لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla dengan kurnia daripada Allah jua dapat kita bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita dan perbincangan kita berkenaan dengan hadis 40. Untuk malam ini kita akan teruskan dengan hadis yang ke-10. Ya. Di bawah tajuk syarat dikabulkannya doa. Minta maaf sekali lagi, saya terlewat juga. Objek rasa okey lah, tapi depan frame tadi tempat main layang tu jam. Hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-samai ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah telah berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Dan Allah berfirman lagi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Kemudian baginda menceritakan kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut masai dan berdebu, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, dua kali. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-10 ini diberikan tajuk syarat dikabulkannya doa, dan hadis ini merupakan antara hadis yang penting untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Kerana doa merupakan ibadah, seperti yang terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ialah ibadah. Doa adalah satu intipati kepada perbuatan ibadah kita secara umumnya, kerana dalam doa itulah ada at-tadarru', at-tadhallul, adanya rendah diri dan juga penghinaan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Perkataan tayyib artinya yang baik, yang suci, yang mana lawannya ialah khabith. Boleh kita ambil ini daripada beberapa ayat, antaranya ialah qul la yastawil khabithu minat tayyib, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Dan Allah Azza wa Jalla telah mensifatkan dirinya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bahawa dia adalah tayyib, yang maha baik, yang maha suci. Tidak ada sesuatu pun yang kurang pada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa sahaja kekurangan yang kita fikirkan tidak boleh dinisbahkan
dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja kebaikan yang mungkin kita fikirkan, yang kita dapat fikirkan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik daripada itu. Okey? La yaqbalu illa tayyiban. Sifat Allah yang maha suci, maha baik. Daripada situ datangnya kenyataan yang kedua, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak akan terima kecuali yang suci, yang sempurna dan yang bersih sahaja. Okey, di sini artinya ialah yang dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Suci di situ ialah yang sempurna, dan kesempurnaan itu datangnya daripada keikhlasan. Okey, seperti yang boleh dikaitkan, boleh kita kaitkan dengan kata-kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Okay? Yang paling baik ialah yang menepati dua kriteria utama, dua sifat utama ataupun ciri utama, al-akhlas wal-aswab. Yang paling ikhlas dilakukan kepada Allah dan yang paling menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak akan terima kecuali yang baik sahaja. Mungkin kita akan nampak orang yang bersedekah, dua orang yang bersedekah, okay? Nampak macam sama je, barang yang disedekahkan itu seperti sama, tetapi disebabkan satu sedekah dengan penuh keikhlasan dan mengikut etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedekahnya akan diterima oleh Allah. Sementara yang satu lagi disebabkan dia bersedekah menunjuk-nunjuk kepada orang lain ataupun memperdengarkan sedekahnya kepada orang lain, okay? Dengan itu sedekahnya walaupun bilangannya sama, okay, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Man tasaddaqa bi'idli tamratin, ada satu hadis yang dinyatakan di sini, sesiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, min tayyibin, dari harta yang halal, wala yaqbalu Allahu illa tayyib, sedangkan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik sahaja. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'khudhuha biyaminihi, akan mengambilnya dengan tangan kanan Allah, lalu yurabbiha, menjaganya dan merawatnya, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang daripada kamu menjaga anak kudanya, okay? Hatta takuna mithlal jabal, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti satu gunung, satu bukit. Okay, asalnya sikit saja tapi dijaga sehingga menjadi besar. Okay? Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini menunjukkan bagaimana syarat kita memberi sedekah dan juga amalan-amalan lain. Syarat sedekah tersebut dan amalan tersebut untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah at-tayyib, min tayyibin, daripada perkara yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan baik? Apakah yang dimaksudkan dengan baik? Ada dua perkara ataupun dua maksud baik. Pertama ialah yang halal, okay, yang tidak haram. Okay? Benda itu sendiri benda yang halal dan bukannya yang haram. Contohnya kalau makan binatang yang haram, tahu kan? Khinzir dan sebagainya. Yang kedua ialah binatang yang halal, kambing dan sebagainya lah. Disebut kambing kerana ramai orang suka kambing akhir-akhir ni, dengan wujudnya apa? Mat'am Arabi kan, restoran-restoran Arab. Okay? Antaranya banyak dekat di sini pun ada, di Shah Alam. Kalau saya tak tahu lah, di Shah Alam sana ada 2-3 yang memang kalau pergi itu susah lah kan. Susah nak singkat tempat lain. Okey, itu yang pertama. Tayyib yang pertama ialah yang halal, yang bersih, yang baik. Pertama ialah yang halal, dan yang kedua ialah yang didapati dengan cara yang halal. Okey, artinya mungkin kambing itu menjadi haram sekiranya didapati dengan cara yang haram. Khinzir memang takkan jadi halal lah kan. Benda yang memang haram fizikalnya itu kan, zatnya itu memanglah haram, maka haram tu lah.
dia takkan jadi halal kecuali dalam keadaan darurat. Itu satulah. Okay, tetapi benda yang halal kita sebut dalam konteks makanan. Kambing yang halal itu asalnya halal. Kalau dicuri maka hukumnya menjadi haram. Okey. Jadi bila kita membicarakan tentang tayyib di sini, benda yang baik, dua sifat tersebut mestilah wujud, iaitu memang asalnya halal dan didapati dengan cara yang halal. Asalnya baik dan didapati dengan cara yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Okey? Dan ini menunjukkan beberapa perkara. Antaranya ialah para rasul juga diperintahkan. Okay? Para rasul juga mempunyai tanggungjawab. Okay? Dan para rasul mereka lah yang paling sempurna, paling hebat dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Perintah Allah itu terdapat dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amalan yang salih. Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Okey. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan lagi bahawa dalam ayat ini ataupun dalam dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat yang berkaitan dengan orang yang beriman ialah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu semua. Jadi kita dapati di sini dari sudut makanan, mencari makanan, okay, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Tidak ada perbezaan sebenarnya. Daripada sini kita boleh ambil tidak ada perbezaan perintah yang diberikan kepada para rasul dengan perintah yang ditujukan kepada para mukmin, okay, ataupun orang-orang yang beriman. Yang ada perbezaan ialah dari sudut pelaksanaan. Okay. Para rasul mereka lah yang paling hebat dalam melaksanakan amalan. Seperti kalau kita perhatikan solat, okay? Mungkin kita bila nak melaksanakan solat, kita cubalah nak meniru solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok betul-betul kan, solat kita panjang macam mana pun tak sama dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Banyak contoh di kalangan para sahabat yang mengatakan Rasulullah bila dia takbir untuk rakaat yang pertama, qiyam, rakaat yang pertama panjang dia bacanya. Okay. Kemudian bila masuk takbir ke rukuknya itu seperti bacaan, okay, seperti qiyamnya. Fatihah dengan Baqarah contohnya, okay. Maka rukuk tu pun lebih kurang macam itu juga. Sami Allah liman hamidah pun lebih kurang begitu juga. Jadi dari satu sudut kita melihat bahawa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap solat dan sebagainya adalah yang terbaik. Dan itulah yang kita kena cuba untuk laksanakan ataupun apa kita sebut sebagai tiru. Okey, uhibbus salihina wa lastu minhum.